الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kita sambung balik bacaan berkaitan dengan kitab Fiqh Sunnah pada muka surat yang ke-12, muka surat yang ke-12 pada nombor 5, betul? Betul? Iaitu wadi. Wadi, ya, wadi. Kita masih lagi dalam bab perkara-perkara yang dianggap ataupun dikategorikan sebagai najis. Kita ni dalam bab bincang ni jenis-jenis najis. Jadi najis yang berikutnya, yang kelima daripada sambungan Masjid Lomboh hari itu adalah wadi. Wadi. Wadi ni adalah cecair ataupun air yang keluar setelah daripada kita kencing. Wadi ni air yang keluar lepas daripada kita kencing. Itu dia panggil wadi. Yang mana air dia ni beza dengan air kencing. Kata Syekh Said Sabit, tuan kita punya kitab ni, dia kata apa? Sahibul kitab, muallif rahimahullahu ta'ala, dia kata wadi adalah cairan kental putih yang keluar setelah daripada kencing. Dia putih macam mana? Putih jernih. Dia putih kita panggil putih cerah. Dia bukan putih warna putih tu. Yang keluar lepas daripada kencing. Kencing najis. Air yang keluar selepas daripada kencing juga dianggap sebagai najis. Yang keluar selepas daripada kencing tu dia panggil wadi. Dia kental ni maksudnya likat. Dia tak cayak macam air kencing. Ini kita kena beza juga. Sekali takut ada yang pi mandi, kan? Okey. Maka seseorang itu yang keluar wadi ni, menurut kesepakatan para ulama, hukum cecair ini adalah najis. Jadi kita dapat nombor 5, najis ni adalah wadi. Wadi, ya, wadi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing. Seseorang harus harus ni tuan-tuan kena tulis sikit. Pasal tuan-tuan punya kitab Indon, harus dalam bahasa Indon, kalau tuan-tuan baca dia kata haruh tu, dia bukan haruh lagu kita faham. Harus bahasa Indon membawa maksud wajib. Kita kena, pasal bila kita baca bahasa dia, kita kena faham penggunaan dia. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab Indo, bila dia kata perkara ini adalah harus, maknanya bukan harus mubah, buat boleh, tak buat tak apa tu. Maknanya wajib lah, kan, wajib. Sekali bila tuan-tuan baca seseorang tu harus mencuci, makna kalau tak basuh pun tak apa. Kan? Seseorang itu wajib. Pasal apa? Macam mana ustaz boleh tahu pergi mengaji Indon ke? Kita refer dengan orang Arab lah. Kan? Kita tengok perkataan asal dalam kitab Arab tu apa dia. Lepas tu kita tengok lah, baru kita boleh tahu apa maksud dia tu.
terjemahan dia tu. Kita compare dengan kitab yang asal Arab dia, okey. Maka seseorang itu wajib mencuci batang zakarnya dan buah zakarnya. Tetapi ia tidak wajib mandi besar. Sebab apa dia wajib dicuci? Kerana dia najis. Dia berbeza dengan mani. Makna kita kena cucilah. Kenapa disebut dalam riwayat dia sebut kita kena cuci apa dia ni, kemaluan kita dan testis, buah zakar tu kita kena cuci. Dalam satu riwayat hadis yang lain dia sebut tempat zakar. Tempat zakar ni artinya termasuklah kawasan tundun, tempat tumbuh bulu. Ni kita bukan nak cakap lolak ni, kita nak mengaji. Nah, jadi semua kawasan tu mesti dibasuh. Dibasuh. Okey. Wadi ni. Tetapi ia tidak wajib mandi besar. Dia tidak wajib mandi besar. Mandi besar ni bukan makan besar. Makna mandi hadas. Artinya wadi dia adalah termasuk daripada hadas kecil. Dia tak wajib mandi, dia hadas kecil. Makna selain daripada basuh, kita nak kena wuduk lah kan. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa mani mewajibkan seseorang untuk mandi, sedangkan mazi dan wadi harus wajib disucikan dengan sempurna. Dalam riwayat yang lain, Ibn Abbas berkata, ketika ditanya tentang hukum wadi dan mazi, kata Ibn Abbas, fatwa dia sebagaimana yang tuan-tuan boleh tengok Syed Sabit bawa di situ, basuhlah zakar dan kedua buah zakarmu, lalu berwuduklah seperti engkau berwuduk ketika akan melaksanakan salat. Artinya tak cukup setakat basuh. Tapi kita nak ambil wuduk ni kalau nak semayang lah. Kalau kita tak mau semayang, tak gaduh. Pasal itu hukum wuduk ni tak wajib. Dia hanya wajib bila nak semayang. Katalah kita duduk saja-saja, kita tak ambil ayat semayang. Makna kita duduk dalam keadaan berhadas. Dosa ke tak? Berdosa ke tak? Tak berdosa lah. Dia hanya akan jadi wajib bila kita nak tunaikan salat, kerana dia salah satu daripada syarat sah salat. Tapi kalau kita tak mau duduk dalam keadaan berwuduk, tak apalah. Sebab itu kita kata sesetengah pihak, bukanlah kita kata salah, tetapi agak melampau. Bila kononnya pekerja-pekerja kilang ni diwajibkan sepanjang tempoh bertugas, mereka hendaklah memastikan diri mereka dalam keadaan berwuduk. Kilang apa? Kilang peneram. Buat peneram, tapi kena sentiasa berwuduk. Kan? Dia nak habaq kata peneram dia lebih Islam daripada peneram orang lain. Saja buat contoh peneram. Sebab kita tuan-tuan tak ada beza. Tak ada beza orang yang masak dalam keadaan berwuduk dengan orang yang masak dalam keadaan berhadas. Dia kata sedap pelik gulai hang ni. Dia kata mau tak sedap. Sambil masak duk ada layak semayang, batal pi ambil mai masak balik. Kan? Sebelum ni yang tak sedap tu pasal tak mandi wajib. Terus pi masak. Tak ada kena-mengena lah hadis. Dia kalau kata tak reti masak ni, ambil wuduk 10 kali pun memang tak sedap lah. Tak ada kaitan. Orang kita ni kadang-kadang dia melampau. Dia melampau. Tapi kalau kita nak pastikan diri kita sentiasa dalam keadaan berwuduk, itu baguslah. Tapi jangan sampai dia menjadi suatu kemestian. Dia menjadi satu kemestian, kan? Ni dah pergi ambil ayat semayang sebelum nak lena, kan? Bini pun pegang. Dia kata, jangan duk pegang aku ni, wuduk ni. Sakit batal. Tidur pun jauh, kan? Okey. Seterusnya kita sambung lagi lah.
Jadi wadi ni tak ada masalah. Wadi ni kita kena basuh dan sebagainya lah. Okey. Yang berikutnya mazi. Yang berikutnya mazi. Mazi ni jenis apa pula? Mazi. Mazi adalah cairan putih kental yang keluar dia. Cairan putih kental. Tadi pun cairan kental putih. Ayat dia berbeza. Benda yang sama. Maknanya wadi dengan mazi ni sama dia punya sifat. Sifat dia tu sama. Tetapi sebab yang keluar tu lain. Sifat air tu sama. Punca keluar tu lain. Wadi keluar kencing. Kencing pun banyak tanya. Dia kata kenakah Dia kata pasal tu kadang-kadang kita duduk dalam bilik air. Saya kawan nu balas. Kau tuan-tuan pun duk buat? Tak apalah, tak ada masalah. Ada yang jenis tak ada hadis bab ni. Tak ada hadis. Yang pentingnya dia kata kena lurut 3 kali. Kalau lebih batal ke tak? Dia kata tak apalah, tak afdal lah. Kan? Dia orang muda tak apa. Yang masalahnya orang tua. Dia out of control. Beyond control. Luar kawalan. Dia duk meleleh selalu. Jadi hok ni nak bagi mudahnya, dia tak ada cara yang khas Nabi ajar. Cuma pastikan benda tu keluar dengan elok dan tidak orang kata apa? Meleleh. Kalau meleleh ni dia ada satu bab. Sil baul dia panggil. Kencing tak lawas. Dia ada hukum lain pula. Kan? So kita kata tadi wadi ni keluar kerana kencing. Mazi ni keluar kerana apa? Mazi ni keluar kerana 2 sebab. Mari kita tengok apa kata Syekh Sabit. Yang keluar ketika mana seseorang berfantasi. Ini kebanyakannya hak geng-geng muda lah. Mereka berfantasi, khayal, takhayyala syai', membayangkan sesuatu. Misalnya tengok Hindustan, dia kata bagus punya gambar kan. So dia akan keluar. Keluar ni dia panggil mazi. Ni kena faham elok-elok ni. Sekali baru apa? Duk kira idak mandi je. Pi balik rumah mentua mandi. Laki hang ni awak yang kerap sangat mandi ni. Kan? Dia pasal dia tak keluar mani, dia keluar mazi. Tapi dia tak tahu mazi dengan mani tu. Dia kata keluar pula dah mandi. Keluar pula dah mandi. Dia kata kalau lagu ni habak kat laki hang tak payah balik mai pun tak apa, jenuh bayar ayah. Mazi tak gaduh mandi kan. Tapi dia keluar tu kerana syahwah. Syahwah. Kan? Yang ni bahaya. Dia bahaya. Dia tengok dia kelin, dia naik berahi orang Kelantan kata. Naik berahi, dia naik syahwat kan. Pasal itu dalam Islam dia kena ghaddul basar, dia tundukkan pandangan, bukan jalan tunduk. Kalau tak ada apa tak gaduh tunduk lah. Ini sepanjang masa tunduk. Assalamualaikum, Assalamualaikum, warak menantu hang. Kan? Tak perlu tunduk. Tunduk ni elok daripada pandangan. Okey. Yang kedua, dia panggil muqaddimat. Atau ketika seseorang sedang melakukan hubungan intim, persetubuhan, mula'abah, baru duk pegang-pegang. Dia panggil muqaddimatul jima', jima'. Dalam Islam ni kita kena ajar ni. Dalam Islam, antara benda yang Nabi tak suka adalah terus bersetubuh. Ini antara benda yang Nabi tak suka. Antara adabnya Nabi SAW ajar. Aisyah cerita bagaimana Nabi masuk, kan, bawa susu, kemudian minum daripada bekas Nabi minum, kemudian bercumbu rayu dan sebagainya, barulah pergi kepada jima'. Kan, pergi kepada jima'. Jadi 2 proses ni. Proses khayal kepada jima'
dengan proses muqaddimatul jima'. Pra-jima' tu dia selalunya akan mengeluarkan mazi. Dia mengeluarkan mazi. Di kebanyakannya para ulama' lah, para ulama' sebut, para ulama' bincang, dia ni kes apa ni? Kes stok karan tu kuat lagi. Kadang-kadang dia tak gaduh, sendiri sentuh pun basah. Ini bab ni dibincangkan oleh para ulama. Apabila jadi benda macam ni, macam mana dia nak kena buat? Sehingga akan syari kita tengok ada pandangan di antara mazhab yang kata dia tidak perlu basuh ayak tu, dia hanya perlu percikkan saja, kerana benda ni sukar dikawal. Itu tujuan saya cerita tu. Tak apa, sekejap kita baca sampai bab tu. Okey. So dia keluar kerana dua sebab. Tuan-tuan tak khayal, tuan-tuan tak buat pra-jima', tak ada duk pegang-pegang, duk apa, duk gomoi-gomoi ni, tak ada, tak tahu keluar, maka dia bukan mazi lah, dia mungkin wadi. Sebab wadi tak perlu kepada syahwat. Tak perlu kepada syahwat kan? Tapi oleh kerana hukum dia lebih kurang sama, tak penting sangat untuk kita tahu kan? Dan yang ni kita kena baca, dengar elok-elok. Terkadang seseorang itu tidak menyedari keluarnya cairan tersebut. Sebab apa? Dia berbeza dengan mani. Mani ni dia keluar memancut. Tu kita kena sebut. Mani ni dia keluar memancar, pancut, dan memang kita akan merasai bila dia keluar. Memang dia akan rasa keluar. Tapi wadi ni bila kita naik set, tak rasa pun dia keluar, kerana keluar dia itu tak seperti mani. Mani rasa kerana dia memancut. Jadi wadi ni dia tak semestinya. Dia tak tahu, dia rasa basah ya, tak tahu dia rasa berayak, melekit dan sebagainya kan. Okey, itu okey, maknanya dia tak rasa lah dia keluar tu. Pasal itu kita kena perhati kan. Kalau kita contohnya kita apa, mai masjid, terpandang, ternaik sen, kita kalau nak selamat, kita pergi double check lah. Kita main-main tengok, mungkin lalu depan rumah janda ke anak dara, terpandang bekas janda ke bekas anak dara mana ke kan. Kita main sen, kita main ponti masjid, kita pergi bilik ayak cek sebab kita bimbang, kerana dia boleh keluar tanpa dalam keadaan kita sedar. Sebab apa nak pergi cek? Kerana sen tu ada, berahi tu ada, dan bila berahi ada, keluar tu besar kemungkinan ada. Kan? Jadi main masjid tu jangan duk keling rata sangat, fokus main. Dan berikutnya, cairan ini ada, cairan tersebut bisa pula, cairan tersebut keluar daripada laki-laki atau perempuan. Maknanya mazi, laki-laki pun ada, perempuan pun ada, dua-dua ada. Maknanya perempuan ni pun dia naik sen juga, dia pun ada berahi juga kan? Namun cairan ini lebih banyak dikeluarkan oleh perempuan. Apa pasal pula dah? Nak kena terang tak? Nak syarah? Perlu syarah tak ayat ni? Kau terus baca. Orang yang menikah dia faham, orang yang tak menikah ambil buat faham lah. Cairan ini lebih banyak dikeluarkan oleh wanita di atas sebab apa? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Menurut kesepakatan ulama, hukum cairan tersebut adalah najis. So mazi disepakati oleh para ulama sebagai najis. Syekh Sabit kata para ulama sepakat bahawa dia adalah najis. Jika cairan tersebut mengenai tubuh seseorang, maka tubuh yang terkena itu wajib dicuci dan dibasuh. Apabila cairan tersebut kena pada pakaian,
maka cukup disiram dengan air. Okey, tang disiram dengan air tu tuan-tuan garis. Cukup disiram dengan air. Tuan-tuan garis, lagi saya syarah. Garis dulu. Pasal tang tu dia ada sedikit perbincangan. Dalam hadis, sekali kita tengok. Tak apa, kita sambung baca dulu. Sebab cairan najis itu agak sulit untuk dihindari kerana sangat sering mengenai tubuh orang-orang muda yang masih lagi tengah naik nafsu dia. Kerana itu tidak hairan jika cairan itu lebih dimudahkan hukumnya daripada kencing bayi lelaki. Apa cerita dia ni tuan-tuan? Mari kita tengok. Okey, mari kita tengok. Dalam hadis orang mai tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni laki-laki perempuan tolong dengar. Bila ayat ni keluar, lagu mana nak kena buat? Nabi kata ambil satu ghaub, satu cebok dengan tangan, kemudian nahbun, percik, renjiskan. Okey, renjiskan. Tak perlu basuh. Dalam hadis itu sebut. Okey, tak perlu basuh, cuma ambil. Syekh Sabit kata, sebab apa dimudahkan? Kerana dia kata ayat ni dia cepat keluar, ramai yang keluar, mudah keluar, susah nak kawal dan susah nak tahu. Kalau nak kena basuh, dia kata susah. Sebab itu dia kata, kalaulah ayat kencin, budak laki-laki yang kencin, percik, maka yang ni lagi susah daripada ayat kencin tu, yang ni lagi kena percik. Sebab dalam riwayat hadis tu dia sebut percik. Okey. Di sini muncul dua pandangan yang berbeza. Okey? Tuan-tuan, sebab tu saya suruh garis tadi. Okey. Syekh Sabit, kalau kita tengok, dia cenderung kepada pandangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, dia hanya suruh percik. Ambil ayat satu ni, percik, sah, bersih, tak gaduh basuh, tak gaduh jurus, tak gaduh buat apa, percik saja. Maka pakaian ataupun baju ataupun kain yang kena ayak tu, maka boleh digunakan, tak perlu untuk buang basuh, tak perlu nak jurus ayak sampai menitik, tak perlu, hanya perlu renjiskan di situ. Ini adalah pandangan mazhab Hambali berdasarkan hadis yang kita akan tengok lagi dalam riwayat daripada Sahal bin Hunayf. Maknanya dia pegang hadis yang Nabi kata percik. Okey. Manakala mari kita tengok. Sedangkan jumhur fuqaha, makna selain daripada mazhab Hambali, mana tuan-tuan kena ingat, mazhab Hambali dia kata hanya percik saja, tak gaduh basuh. Sebab dia pegang pada hadis Sahal bin Hunayf yang kita akan baca sekali. Sedangkan jumhur fuqaha maknanya majoriti mazhab, termasuk mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia kata maksud percikan, renjisan yang disebut oleh Nabi tadi adalah basuh. Maknanya majoriti ulama tafsir hadis tu kepada basuh. So ada dua pendapat dalam cara nak menyucikan ayat mazi ni. Satu pendapat Hambali yang kata kita hanya percik berdasarkan hadis Sahal tadi saya kita baca. Yang kedua majoriti mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dia kata kena basuh macam najis lain. Maknanya kena hilangkan warna, bau, rasa. Tapi kalau Hambali tadi percik, tak gaduh, selesai. Okey.
Mari kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Nawawi, ni Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Majmu'. Kata Al-Imam An-Nawawi, ulama bersepakat. Ni kata Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab. Ni kitab dalam mazhab Syafi'i. Ulama bersepakat bahawa mazi dan wadi adalah najis. Yang tu sepakat. Namun mazhab kami tu mazhab dia lah, mazhab Syafi'i, mazhab kita lah, dan jumhur ulama berpendapat wajib cuci. Tidak cukup hanya dipercik atau direnjis sahaja. Tu kata Nawawi. Makna tak cukup renjis, tak cukup percik. Dia mesti basuh. Walau bagaimanapun, kata Al-Imam An-Nawawi, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, kok lah satgi tuan-tuan tengok ada satu orang, kawan tuan-tuan kau siapa ke, dia keluar mazi, dia ambil air, dia percik. Dia tak basuh. Dia bukan Wahabi, dia Hanbali. Dia Hanbali. Saya ikut tuan-tuan pergi kata sesat lah kan. Dan kau keluar mazi, dia kata sesat, aku keluar mazi. Lepas tu dia angkat kain dia tak buang, dia angkat kain dia pergi tahan air, dia percik, dia lipat balik, pergi sembahyang. Kita duk pelik, hang tak basuh lah, tu duk melekat lagi. Dia kata tak payah, Nabi kata jurus, hanya percik kan. Kita faham lah, sebab kita mengaji, kita dia pegang pada pandangan Hanbali based on hadis yang ada. So yang ni pun pandangan daripada mazhab-mazhab yang mu'tabar, pandangan ahli sunnah. Boleh tak nak pegang? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun saya pandangan yang basuh kan, pandangan basuh. Okey. Kemudian mari kita tengok huraian dia. Antara dalil yang digunakan, ada dalam kitab ni, antara dalil yang digunakan riwayat Imam Muslim. Yang kata suruh percik tu. Mari kita sama-sama baca. Balik pada kitab kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang kerap selalu mengeluarkan mazi. Kuntu rajulan mazza'. Dalam hadis tu kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan mazza', aku ni lelaki yang kira keluar mazi ni tak berhenti ya. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk menemui Rasulullah dan bertanya nak kena buat lagu mana kalau keluar mazi. Pasal apa dia tak pergi tanya direct? Dia malu. Dia kata aku malu untuk bertanya sendiri kerana putri baginda Fatimah adalah isteriku. Dia kata kalau aku tanya tuan-tuan kita pun, kalau kau contoh tuan-tuan tok guru, tuan-tuan ustaz kan, menantu tuan-tuan tanya, dia kata duk keluar kerap lah nak buat lagu mana. Pak mentua kita pun terus daripada tengah duk makan berhenti. Dia tak masuk insya-Allah. Dia pun nak jawab kembang tengkok. Kita nak tanya apa malu kan. Dia kata aku malu nak pergi tanya Nabi pasal bini aku anak dia kan. Maka dia duk naik share dengan anak Nabi lah kan. Tak apalah bini dia, tapi dia segan lah. Kemudian laki-laki tu bertanya, ya Rasulullah, macam mana nak buat kalau selalu keluar mazi ni? Maka Nabi menjawab, berwuduklah. Tapi dia tak bawa lafaz Arab di situ. Wandah. Nabi guna tawadda'a, berwudu, wandah, dan percikkan. Nabi guna wandah, percikkan. So Hanbali pegang wandah, percikkan, tak gaduh basuh. Dia pegang hak tu, dia pegang lafaz tu. Sedangkan kata Al-Imam Nawawi, dia kata sedangkan dalil kami adalah riwayat yang lain yang menunjukkan bahawa adanya riwayat lain.
Riwayat lain, Nawawi kata ada riwayat lain yang kami pegang selain daripada berwuduk dan percikkan kemaluanmu itu dengan lafaz berwuduk dah dan basuhlah kemaluanmu. Dan Al-Imam Nawawi kata banyak riwayat hadis suruh basuh. So yang suruh percik ni boleh dipahami juga dengan makna basuh. Banyak kata basuh, satu ni saja kata percik. Makna yang percik ni pun kena faham ikut yang banyak, ikut riwayat yang banyak. So sebab itu An-Nawawi dan jumhur ulama kata tak memadai dengan percik, tapi hendaklah dibasuh. Kemudian disokong juga oleh satu orang lagi nama Badruddin Al-Aini. Ketika mana dia mensyarahkan Sahih Bukhari, dia kata apa? Dia kata dari sudut orang Arab, bila disebut percikkan ayat, membawa maksud basuh dan cuci. Kerana kadang-kadang orang Arab ni bila dia kata percik, dia bermaksud dengan basuh. Kadang macam bahasa kita lah, kita tak kata pun basuh, tapi maksud kita basuh lah kan? Seperti contoh kita, anak kita main selut, kita kata pergi juruh, tapi kita maksudkan pergi mandi. Juruh dalam bahasa kita ni kadang-kadang membawa maksud mandi. Pergi bawa ni, pergi juruh sana, maknanya pergi basuh, pergi mandi kan? Jadi kata Badruddin Al-Aini, percik dari sudut Arab membawa makna basuh. So tapi benda ni kita bagi tahu khilaf di kalangan para ulama pada dua pandangan. Dua pandangan. Okey. Manakala kita tengok pula hadis yang berikutnya, Sahal bin Hunayf radhiyallahu an menceritakan, aku disulitkan dengan keluarnya cairan madhi yang terus menerus. Dia ni pun kena penyakit macam Sayyidina Ali juga. Setiap kali aku keluar madhi, aku mandi wajib. Ini dia punya ijtihad dia lah, dia guna akal dia sendiri. Aku bertanya hal itu kepada Rasulullah. Baginda berkata, cukuplah kamu berwudu. Daripada peristiwa Sayyidina Ali dengan peristiwa Sahal ni, kita boleh faham apa? Syariat Islam syariat yang mudah. Pasal apa mudah? Kerana orang yang keluar mazi tak gaduh mandi, keluar mani kena mandi. Awak jadi lagu tu. Salah satu cara kita boleh faham apa dia tuan-tuan, apa dia? Sehari berapa kali keluar madhi, sehari berapa kali keluar mani. Cuba tuan-tuan tulis tengok sehari. Nak naik sel ni dia mudah ya. Boleh jadi tak dan basuh hok lama, keluar pula hok baru. Boleh jadi. Tapi mani ni boleh jadi seminggu pun tak keluar lagi. Sebab nak keluar dia bukan senang. Ni kita nak cerita. Sebab itu bila Tuhan syariatkan, dia mengikut keadaan kita. Pasal itu agama ni mudah, agama ni senang. Macam kita kata wanita, bila dia haid, dia tak gaduh semayang. Sebab apa? Semayang ni banyak. Kalau dia nak ganti jenuh, puasa setahun sekali. Munasabah kalau dia nak ganti, orang kata apa, okey lah kalau dia nak ganti. Paling banyak pun mungkin dalam 10 hari 12 hari. Tapi kalau semayang mungkin tak ada ganti, dia cuti pula, nak kena tambah pula. Maka Tuhan bila dia nak syariatkan sesuatu, dia nak perintah sesuatu, dia mengambil kira kemampuan dan keadaan manusia. Itu kita kena ambil tahu. Pasal itu, pasal apa mazi kena basuh? Pasal mazi ni kalau kata kena mandi, kita yang demam. Macam laki-laki ni dia tak mampu nak mandi, tapi mani tak ada orang pergi tanya. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni duk keluar tak berhenti mani. Tak ada soalan lagu tu. Tak ada. Sebab mani ni benda yang sesekali keluar. Maka munasabah lah kalau nak mandi pun. Nampak? Okey. Tambah kalau yang tak menikah lagi payah nak keluar kan? Tapi kalau dia tak menikah pun mazi dia masih boleh keluar. Nampak? Itu dari sudut kita boleh tengoklah syariat Allah kan.
Kemudian aku berkata kepada baginda, ya Rasulullah, bagaimana dengan madhi yang menyentuh baju saya, yang kena baju saya? Baginda menjawab, cukup ambil segenggam air. Ini juga dalil mazhab Hambali. Cukup ambil segenggam air, kemudian bilaslah bajumu yang terkena cairan itu. Maknanya percikkan, tak perlu basuh. Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq. Ini ibn Ishaq ni. Siapa dia Ibn Ishaq ni? Dia ni ulama pakar sejarah. Dia ada sirah Ibn Ishaq. Anak murid dia siapa? Anak murid dia pun jago dalam sejarah, Ibnu Hisham. Ni nama-nama ulama besar dalam sejarah lah, kan? Muhammad Ibn Ishaq radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika aku selalu mengeluarkan mazi. Aku mendatangi Rasulullah dan aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kata beliau, cukup mengambil satu bekas air, maknanya lebih kurang macam segenggam tadi, dan percikkan kepada tempat yang terkena tersebut. Maknanya pakaian yang terkena ataupun badan kita yang terkena tu tak perlu basuh. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita tengok Syed Sabit seakan-akan dia bersama dengan Hambali, iaitu tidak mewajibkan basuh, hanya sekadar dengan percikkan. Okey, tapi kalau kita tengok wallahu taala a'lam, jumhur kuatlah, sebab dia najis. Bila dia najis, dia mesti hilang ain dia, warna dia, bau dan rasa, barulah dikira suci. Tapi kalau ada yang nak pegang Hambali pun tidak ada masalah. Depa hanya berbeza pada nak cara faham. Percikkan itu percikkan basuh atau percikkan hanya dengan maksud inilah percik, kan? Okey. Yang ketujuh, mani. Mani dia letakkan sebagai najis. Kategori najis nombor 7. Najis yang ketujuh, mani. Nampak bagus Syed Sabit ni. Walaupun satgi dia akan kata mani tak najis, tapi dia buat masuk juga. Dia tak buang siap-siap, dia buat masuk supaya kita boleh tahu. Tengok ayat dia, tengok ayat dia. Sebahagian ulama mengatakan mani adalah najis. Sebahagian ulama mengatakan bahawa mani adalah najis. Tuan-tuan buat kurungan atas tu. Siapa yang ada kitab buat kurungan. Sebahagian ulama tu siapa dia? Tulis Hanafi. Tulis di kitab tu Hanafi. Dia tak abang kan? Dia kata sebahagian ulama mengatakan bahawa mani adalah najis. Hanafi lah maksud dia tu. Sebab Hanafi, mazhab Hanafi. Dan tuan-tuan nak kena tahu juga, duk kot belah orang bintung tak pernah keluar pergi ke mana ni, duk kira Syafi'i je. Untuk pengetahuan tuan-tuan, mazhab yang paling besar dalam dunia ni mazhab apa? Hanafi. 3/4 daripada keseluruhan orang Islam ni berpegang dengan mazhab Hanafi. India, Pakistan, tu belah-belah, China, tu dari sudut penduduk pun kita boleh baca dah. India, China, Pakistan ni semua blok-blok orang Islam. Semua majoriti Hanafi. Syafi'i ni belah mana sikit? Mesir, Nusantara, Brunei, Indonesia, Asia ni. Dia sebab tu kemudian pergi kepada belah-belah Maghribi. Ni Maliki lah. Oman apa semua ni belah-belah tu. Walaupun Oman ni dia ada mazhab Khawarij dia. Tak apa tu satu lain. Nah, habaknya Hanafi ni besar. Tak payah tuan-tuan duk penat-penat nak faham. Pi di Mekah 2 juta tu India dengan Pakistan ya. Kita pergi ke Mekah tu sampai kita kata ni Mekah ke Bombay? Daripada yang jual barang sampai yang duk beretuh semua India Pakistan. India Pakistan ya, kan? Nama depa ni semua Hanafi ya. Kan abang tuan-tuan jangan duduk rasa apa tak tahu kan. Dia kata Syafi'i ya. Syafi'i apa? Syafi'i ni sebahagian di belah-belah Nusantara kita dan Mesir dan sikit lah, 1-2 tempat kan. Okey. So Hanafi depa kata mani najis. Mani najis. Sebab itu orang-orang Hanafi ni
dia kurang sikit nak berimam kawan Syafi'i ni. Dia siau kot ayak najis kena di kain tak basuh. Syafi'i percik di kain tak basuh tak apa, pasal dia tak najis, suci. Kan? Aisyah kata Nabi pi semayang ayak mani tu duk berketang. Bahasa kita berketang ni di kain. Aisyah kata aku konah sikit buang, pasal dia kering, dia melekat, dia kering, dia jadi macam hinguih tau. Kan? Jadi orang Hanafi ni dia jadi lemah perut sikit nak berimarkan Syafi'i, takut tak basuh. Dia kata najis. So ini khilaf lah, khilaf. Tetapi pendapat yang lebih kuat, nampak? Dia kata pendapat yang lebih kuat bagi dia lah, bagi Syed Sabiq, dan kita bersama dengan dia dalam bab ni, adalah pendapat yang mengatakan bahawa mani adalah suci. Maknanya mani suci ni kalau dia kena di baju, kena di kain, tak merosakkan, tak menjejaskan ibadat kita. Jadi yang kata suci ni siapa? Mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Namun begitu kita dianjurkan. Dianjurkan ni nak basuh tak apa, tak basuh pun tak apa. Untuk membasuh mani yang masih basah atau membersihkan mani yang sudah kering, berdasarkan riwayat Aisyah. Ni yang ada satu orang tanya, dia kata kalau ayak mani suci, bolehkah kita nak ambil ayak semayang pakai ayak mani? Kalau kita kata suci, boleh tak? Tuan-tuan kalau soalan macam ni, tuan-tuan kena jawab. Tuan-tuan tak boleh biar tuan-tuan kata suci, kan? Okey. So namun begitu, riwayat Aisyah sebut apa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku membersihkan mani dengan cara dikerik. Kerik ni dia dalam hadis tu afruquhu. Dia ni lah khanah. Pasal dia dah kering. Kan? Jika mani itu sudah kering, dan aku membasuhnya jika mani itu masih basah. Tetapi kita kena ingat, Aisyah kata ketika Nabi salat, kesan ayak mani itu masih nampak di kain dia. So ini antara dalil yang menjadi tonggak tiang kepada mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan mani itu tak najis. Timbul pula isu, tapi saya tak mau buka isu tu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai mani yang mengenai pakaian. Jawab Ibnu Abbas, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas cerita, innama huwa bimanzilatil mukhat wal busaq wa innama yakfika an tamsahahu bi khirfatin aw bi idkharah. Orang tanya dekat Nabi, ayak mani ni lagu mana? Najis ke tak? Nabi kata ayak mani ni bimanzilihi, seumpama bimanzilatin, seumpama manzilah ni dia punya taraf dia, tempat dia, manzil kan, rumah, tempat. Dia punya status ayak mani ni mukha, macam ayak liuk, busaq, macam dengan busak tu ayak liuk, mukha tu hingus. Maknanya dia macam ayak liuk, macam ayak hingus. Ayak liuk dengan ayak hingus ni najis ke tak? Tak. Maknanya kalau ayak liuk meleleh, ayak liuk basi kena baju kita, boleh tak sembahyang? Boleh. Hingus kena baju kita, boleh tak sembahyang? Nabi kata macam tu lah. Macam tu kan. Okey. Masuk lah. Kita berhenti di situ dan kita akan sambung dalam siri yang berikutnya. Kita bagi laluan kepada azan dan kita jawab soalan tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Tanda. Okey, sebelum tuan-tuan tanya soalan, kita baca sikit akhir tambahan kepada perbahasan kita tadi ni, oleh kerana kita nak
mengemaskan pemahaman kita tu, kita ambil satu sikit dalam satu riwayat yang disebut daripada Aisyah, anna rajulan nazala bi Aisyah fa asbaha yaghsilu thawbahu faqalat Aisyah innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu fa in lam tara nadahta hawlahu wa laqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Ada seorang lelaki menemui Aisyah, nazala bi Aisyah. Pada satu pagi, satu orang lelaki pergi jumpa Aisyah. Yaghsilu thawbahu, dia basuh baju dia yang kena ayak mani. Kemudian Aisyah tengok, Aisyah kata dekat dia, Aisyah sebut pada dia, Aisyah kata apa? Innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila. Nah, Aisyah kata cukup, yujzi'uka, cukup untuk hang, kalau hang nampak bahagian mana yang terkena tu, hang basuhlah bahagian tu. Fa illam tara, kalau tak nampak tang mana yang kena, tak nampak ayak mani tu, nadah tak, hang juri-juri percik-percik lebih kurang lah, lebih kurang biasa kan. Walaqad ra'aituni afruquhu min saubi Rasulillah, aku pun buat macam tu kat baju Nabi. Nampak ada bekas-bekas sikit, aku pun buang lebih kurang, bukan basuh betul-betul pun, buang lebih kurang ya. Kemudian Aisyah kata fayusalli fi, Nabi pun sembahyang pakai kain tu dalam keadaan masih ada bekas-bekas ya, ayak mani. Salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, last kita ambil perkataan dalam kitab Kifayatul Akhyar, Taqiyuddin Abu Bakr Ad-Dimashq rahimahullah, dia kata apa? Seandainya, inilah mazhab Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar, kitab ni terkenal dalam mazhab Syafi'i, seandainya air mani itu najis, maka tak cukup sekadar kita apa? Korek-korek ni, kita konah-konah ni, buang ni, tak cukup. Sebagaimana darah haid, maksud dia kata darah haid kena basuh kan? Sedangkan riwayat yang menyatakan air mani yang mesti dibasuh dan dicuci itu, semua riwayat yang kata basuh cuci hanya anjuran, bukan wajib. Hanya anjuran, tu disebut oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Okey, inilah cara untuk kita memahami dalil-dalil yang bertentangan. Satu kata konah-konah, percik-percik, satu lagi kata basuh. Dan hadis Nabi semayang pakai kain tu menunjukkan basuh tu tak wajib, hanya anjuran. Tu cara dia kompromi, dia jamak dua-dua hadis tersebut. Dan inilah yang dipegang di kalangan ulama Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Dan dalam bab ini memang kita nampak kekuatan dalil dan juga perbuatan Aisyah itu, apa yang disebut dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey, so kita dapat 3 malam ni: wadi, mazi, mani. Adakah wadi, mazi, mani ni najis, dan bagaimana cara nak menyucikannya, dengan kita membentangkan khilaf di kalangan para ulama dalam bab-bab yang berkaitan, dan kesimpulan yang boleh kita buat daripada tiga jenis ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada soalan? Basuh. Okey. Mazi tak perlu mandi, tapi kena basuh. Mani tak perlu basuh, tapi kena mandi. Apakah wajib bila kita keluar mani mesti kita serta-merta mandi? Tak.
Tak mestilah. Seperti wudu, nak sembahyang baru kita mandi, baru kita ambil. Dan riwayat Aisyah jelas Nabi pernah menangguhkan mandi sehingga masuk waktu dalam bulan puasa. Banyak faedah. Pertama, bolehnya melewatkan mandi wajib. Kedua, sah puasa walaupun masuk pada waktu pagi, terbit fajar dalam keadaan kita berjunub, berhadas. Nampak? Tapi lepas masuk subuh kenalah mandi. Bukan pasal puasa, pasal mayang. Tapi kalau dia kata kalau saya tak semayang, saya puasa saja, banyak tak gaduh mandi. Ramai juga yang puasa tak semayang. Jadi mereka ni tak gaduh mandi. Mereka puasa. Puasa tak gaduh mandi. Tapi okay. Tu satu. Kedua, kalaulah, pasal dah Abang Usuk tanya, kalaulah, benda ni ulama bincang, kalaulah, kalau sebelum ni tak apa, keluar bukan kerana syahwat. Mani ni keluar bukan kerana syahwat. Maknanya bukan kerana jima' dan sebagainya lah. Adakah wajib mandi? Khilaf di kalangan para fuqaha, ulama-ulama fiqh. Satu kata sebab mani tu kena mandi, tak kira lah dia keluar tu syok tak syok ke, mani tu keluar kena mandi. Sebahagian lagi kata keluarnya mani tu disebabkan oleh syahwat. Syahwat tu menyebabkan dia keluar dan wajib mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam bab ini kita kata dua-dua ada pandangan lah. Tapi saya cenderung kata keluar dengan syahwat. Sebab kebanyakan riwayat dia kaitkan keluar tu dengan syahwat. Dan sehingga kan kalau tak keluar pun ada kes tetap kena mandi. Apabila bertemunya dua alat khitan, walaupun tidak berlaku inzal, keluar tetap kena sebab syahwat tu ada. Kan? Pasal apa? Jangan duk tanyalah. Oi, pasal apa tak keluar? Itu kita tak tahu. Nanti kita tak tahu. Okey, bang tu. Tak sah, kita wajib ulang balik. Tak boleh, pasal benda tu dia syarat, dia mesti ada. Jadi kita buat tu tak berdosa, dia cuma tak berdosa. Satu, dengan keadaan kita tahu kita dah bersetubuh semalam, lepas tu kita mangkit sayuk, kita pula malam hari tu gila jadi tu imam. Kita kata biar piyah kan, kita yang tu kita sengaja berdosa. Salat tak sah, berdosa. Cuma kita kena faham tak? Bagus soalan Bang Usuk ni, bagus. Pasal apa dia tanya tu, pasal apa? Pasal saya boleh hurai. Tuan-tuan kena beza elok-elok apabila Nabi kata tak ditulis ke atas orang yang lupa, orang yang jahil, pengsan tu menatang apa yang tak tulis. Tak tulis tu dosa dengan pahala. Satu orang terlena jaga pukul 7 asar tak semayang lagi, dia berdosa ke tak? Dia tak berdosa pasal dia terlena. Tapi dia kena semayang tak? Dia kena. Tak ditulis. Rufi'atil qalam, diangkat pen itu pada bab dosa dengan pahala. Tapi kewajipan tetap kena buat. Satu orang tak tahu kata wajib kena bayar zakat mah, dia tak pernah bayar. Lepas dia main mengaji, dia tahu kena, maka dia tak berdosa, tapi dia kena kira daripada tahun yang dia kena wajib tu, backdated balik dia tetap. Dia kata law baru sedap no kira law, tak, dia tak kira law, dia kena undur balik pi kira daripada awal. Berdosa tak? Tak berdosa.
Yang itu maksud tak berdosa tapi dia kena wajib. Macam kita tak tahu kata lupa, lepas tu kita pun semayang, aku rasa macam bapa ni bahadah, tanya bini dia kata betul lah. Masalah dia tanya bini dia kata betul. Dia kata aku semayang, maka dia tak berdosa tapi dia hanya kena ulang balik, kan? Orang perempuan keluar mani juga tak? Bagus. Soalan ni orang tanya Nabi. Orang tanya Nabi, perempuan tanya. Kan bila Nabi cerita mimpi ni keluar ayak, mimpi keluar ayak, mimpi keluar ayak. Orang perempuan tanya, "Kami? Kalau kami mimpi, macam mana?" Nabi kata tak kira jantan ke perempuan ke, ra'at al-ma', kelih ayak mandi. Kelih ayak mandi. Nabi jawab soalan orang perempuan tanya. Pasal Nabi duk bercakap tentang orang lelaki. Orang perempuan tanya, "Kami pun?" Hampa pun kalau kelih ayak. Maknanya orang perempuan pun ada mani. Kalau tak ada mani, macam mana nak berlakunya persenyawaan apa kebala tu, kan? Dan mazhab Syafi'i, Hanafi kata najis, kan? Mazhab Syafi'i ni antara ayat-ayat yang kita boleh guna. Dia kata kalau kita kata ayat mani najis, kita ni najis belaka. Pasal kita daripada ayat mani. Dan Nabi kata innal mu'min la yanjus. Tubuh badan orang beriman, orang Islam ni tak najis. Bolehkah kita merancang kelahiran anak? Bolehkah kita merancang kelahiran anak? Maknanya kita tak mau beranak kerap lah. Wallahu ta'ala a'lam, pada asalnya haram kita sengaja tak mau beranak. Haram, merancang anak ni haram lah. Sebab pada asalnya tujuan kahwin untuk beranak. Tazawwajul walud al-wadud. Menikah untuk beranak. Dan kalau tak ada sebab atau sebab yang tak munasabah kita tak mau beranak, haram. Tapi contoh dia beranak belah perut. Doktor kata kalau nak beranak pula kurang-kurang 2 tahun, bagi penjahit tu kemah. Kalau nak buat beranak pula takut sekali ikut terpetah, maka dia bolehlah jarak, ada sebab. Ataupun doktor kata hang ni ada penyakit, kalau nak beranak ni kena jarak kurang-kurang 4 tahun, maka dia merancang yang ni ada sebab. Dalilnya bolehnya kita merancang anak ni, sebahagian ulama ambil pada hadis azl. Tahu azl? Pancut kot luar. Ini ada riwayat sahabat sebut kunna na'zil wal Quran unzil. Sahabat kata kunna na'zil wal Quran unzil. Kami duk buat azl. Sahabat duk amalkan azl, pancut kot luar. Dan ketika kami buat benda tu, Quran duk turun. Apa makna dia? Tak ada larangan menunjukkan benda tu boleh. So ini salah satu daripada kaedah rancang anak. Sebab masa tu mungkin tak ada lagi tiup palopio ke apa, pil-pil ke cucuk apa, tak ada lagi lah cara tu lah, kan? Kan apa dia ni, dia bubuh macam-macam tu, kan? Jadi so kesimpulannya fatwa yang selamat, kalau tak ada sebab beranaklah. Dan tak boleh alasan yang tak boleh pakai. Sakit boleh pakai. Apalah yang berkaitan dengan kesihatan. Alasan yang tak boleh pakai, tak lepas bajet. Yang ni alasan yang haram. Pasal apa hang tak beranak? Kami duk bajet ni takat 2 orang yang lepas. Yang ni alasan yang haram. Wala taqtulu Quran kata apa? Wala taqtulu auladakum khasyatin imlaq. Jangan bunuh. Ada 2 tafsiran, bunuh anak lepas beranak dengan bunuh tak bagi beranak. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut imlaq, takut miskin. Tuhan kata setiap anak tu bila dia lahir 4 bulan dalam kandungan, riwayat Muslim, malaikat dah turun tulis untuk dia punya qadar rezeki dia. Alasan tak lepas bajet ni kita pun tak tahu. Tak, orang yang susah, walaupun kita kata susah 10 orang, tak ada siapa pun mati kebulung. Maka beranaklah. Dan sekarang ni kita lah ni duduk dalam keadaan umat Islam yang kurang ni, mati pun kurang, kita kena beranak. Takat mana boleh beranak, kan?
Okey, okey. Pasal tu dalam Islam kita haruskan dia, tuan-tuan, pertama tuan-tuan kena faham, beranak ni benda yang Tuhan suruh. Lahirkan anak ni termasuk dalam sunnah dan ni tujuan kita kahwin. Kalaulah satu orang perempuan tu dia tak boleh kahwin di atas faktor kesihatan, maka tak apalah, tak ada dosa atas dia. Tapi kalau laki-laki tu masih ada kemampuan, maka dia ada jalan untuk kahwin lain dan sebagainya. Dan tak boleh kita mengharamkan apa yang asalnya halal. Tak boleh kita haramkan apa yang asalnya halal. Sebab yang ni semua kerja Tuhan. Makan, minum, rezeki ni semua di tangan Tuhan. Orang yang bila dia bagi alasan tak lepas, tak cukup, dia tak yakin dengan Tuhan tu sebagai pemberi rezeki. Dia tak yakin. Iman seseorang tu diuji pada kesanggupan dia untuk beranak. Bila orang kata ada nak lepas, Tuhan, tuan-tuan, setiap yang ada melata atas muka bumi ni semua dah ditulis kadar rezeki dia. Semua dah ditulis kadar rezeki dia. Kan? Sama ada kita yakin ataupun tidak. Ini satu benda yang boleh kita ambil faedah daripada bab kita mengaji malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat saya dan tuan-tuan.